الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Arab Saudi yang bakal menyertai Pakatan BRICS sebagai anggota penuh pada 2024 dan negara utama pengeluar minyak ini juga bercita-cita untuk menjadi seperti sebuah negara Eropah yang baru dalam masa beberapa tahun akan datang. Putera Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, menyatakan bahawa beliau mempunyai impian mahu melihat rantau Timur Tengah memasuki era kegemilangan sehingga berada di puncak, dan dengan misi 2030 yang telah dilancarkan beliau 7 tahun lalu membolehkan Arab Saudi dengan pantas melaksanakan pelan-pelan pembangunan meliputi pelbagai sektor. Pemimpin Saudi ini mahu kejayaan negaranya menjadi ikutan negara serantau yang lain. Ketika ini, BRICS sedang berusaha untuk meyakinkan negara pengeluar minyak di Timur Tengah untuk menggunakan mata wang sendiri dan bukan lagi dolar Amerika Syarikat untuk aktiviti perdagangan minyak supaya penguasaan kewangan dunia dapat diubah dari barat kepada timur. Kekuatan ekonomi Arab Saudi juga dibantu oleh kepelbagaian sektor selain minyak dan akan menjadi pemangkin kejayaan negara itu mencapai visinya untuk maju seperti negara barat dan Eropah. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Arab Saudi berubah menjadi negara yang semakin maju dan moden. BRICS ialah singkatan bagi sebuah kesatuan ekonomi yang awalnya terdiri daripada Brazil, Rusia, India dan China selepas sidang kemuncak pertama diadakan pada tahun 2006. Kemudiannya, Afrika Selatan menyertai pakatan tersebut pada tahun 2010. BRICS merangkumi kira-kira 29.3% permukaan bumi atau 41% penduduk dunia, dan dengan gabungan negara-negara besar ini, ia boleh mengurangkan monopoli negara-negara barat dalam ekonomi. Gabungan 5 negara ini diramal berpotensi menjadi kuasa ekonomi dominan menjelang 2050. Presiden Vladimir Putin menyatakan negara-negara barat yang dikenali Golden Billion berusaha keras menjaga dunia unipolar dengan Amerika Syarikat sebagai kuasa dunia yang tidak boleh dicabar. Dengan itu, mereka boleh berterusan mendapat manfaat dengan mengeksploitasi semua negara membangun di sebalik agenda-agenda untuk mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia. Berlainan dengan BRICS yang mementingkan kerjasama antara negara anggota dan saling menghormati supaya dapat membina kekuatan bersama-sama, terutamanya dalam penguasaan ekonomi seimbang. Ketika ini, undangan telah diberikan kepada negara Argentina, Iran, Arab Saudi, Mesir, Ethiopia dan Emirat Arab Bersatu untuk menjadi anggota baru BRICS sebagai anggota penuh bermula 1 Januari 2024. Bagi Arab Saudi dan UAE, undangan BRICS datang pada masa yang tepat di mana kedua-dua negara itu sedang giat mewujudkan pelbagai hubungan diplomatik dan ekonomi. Penyertaan Arab Saudi yang juga sekutu utama Amerika Syarikat di Timur Tengah ke dalam kesatuan BRICS bakal menambah polemik persaingan kuasa global. Namun penyertaan di dalam BRICS tidak semestinya mencerminkan kedudukan Arab Saudi berubah terus menjadi anti-barat. Akan tetapi, Arab Saudi akan menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Syarikat bersama kuasa-kuasa baru seperti China. Arab Saudi yang sudah menjadi pemimpin serantau mempunyai harapan tinggi untuk muncul sebagai kuasa besar seperti dinyatakan oleh putera mahkota Mohammed bin Salman yang mahukan Arab Saudi sebagai Eropah baru. Ia juga memerlukan hubungan yang lebih kukuh dengan China serta Rusia. Arab Saudi sedang memainkan peranan dalam dunia multipolar, iaitu tidak mengikut Barat yang memboikot Rusia dalam masa yang sama masih mempunyai hubungan baik dengan Presiden Biden dan Xi Jinping. Kemasukan Arab Saudi bersama dengan Iran dan UAE yang merupakan negara-negara pengeluar minyak utama akan mempunyai kesan besar ke atas perdagangan dan dasar minyak antarabangsa. Ketika ini, BRICS komited dalam pelan untuk mengeluarkan mata wang sendiri yang didokong oleh nilai emas bagi menghentikan dominasi dan kebergantungan kepada dolar Amerika Syarikat. Ini kerana dunia seringkali terjerumus dalam ketidaktentuan pasaran ekonomi yang hanya mengikut pergerakan dolar. Eropah baru di Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi mahu menjadikan negara ini sebagai enjin penggerak bagi rantau Timur Tengah dalam sektor ekonomi, tenaga dan pelaburan. Ibu negara, Riyadh, bakal menjadi pusat pertemuan antarabangsa bagi perbincangan melibatkan geopolitik dan geoekonomi serantau. Arab Saudi pernah menjadi tuan rumah bagi mesyuarat penasihat keamanan pada Ogos 2023 untuk membincangkan konflik Ukraine dan Rusia. Mohammed bin Salman pernah menyatakan cita-citanya bagi menjadikan Timur Tengah seperti benua Eropah yang baru, dan ucapan beliau turut menyatakan bahawa rantau ini akan dipastikan berada di puncak kegemilangan semasa tempoh hayatnya. Seperti era Renaissance yang mengeluarkan Eropah dari zaman kegelapan,
ia juga akan berlaku di Timur Tengah dalam tempoh 30 tahun akan datang. Negara Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar dan UAE yang sudah mempunyai ekonomi yang kukuh bakal berubah dalam masa beberapa tahun ke hadapan, dan negara Oman, Lubnan, Jordan, Mesir dan Iraq mempunyai banyak peluang yang akan turut mengikuti jejak Arab Saudi dalam membangunkan negara masing-masing. Kerajaan Arab Saudi dengan barisan kepimpinan dengan visi yang jelas sudah melakukan pelbagai inovasi sehingga menjadi antara negara paling cepat bergerak ke hadapan. Polisi kewangan Arab Saudi juga mempunyai impak yang meluas di tahap global dengan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi global melalui jumlah pelaburan yang besar di seluruh dunia. Dana pelaburan awam Arab Saudi dengan aset berjumlah 776 bilion US dollar mempunyai portfolio pelaburan antarabangsa sebanyak 23%. Pertumbuhan KDNK Arab Saudi pada tahun 2022 ialah sebanyak 8.7%, iaitu paling tinggi antara negara-negara G20. Arab Saudi berada di tangga ke-7 bagi ekonomi paling berdaya saing antara negara G20 bagi tahun 2023, juga di hadapan Jepun, India dan Perancis. Perubahan dapat dilihat telah banyak dilakukan oleh Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan juga oleh Putera Mahkota Muhammad Salman. Visi 2030 yang dilancarkan pada 25 April 2016 menjadi kunci kepada reformasi yang dilakukan oleh kerajaan itu untuk merubah sebuah negara yang ultra konservatif kepada lebih maju, moden dan terbuka. Kini, harga minyak mentah yang tinggi dan keuntungan dari sektor bukan minyak yang meningkat 3 kali ganda bersama menjadi pemangkin kepada pelan pembangunan Arab Saudi. Visi 2030 Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mahukan supaya negara itu menjadi maju dan moden, malah lebih daripada negara barat atau Eropah. Visi 2030 dilancarkan oleh Putera Mahkota berdasarkan 3 asas utama. Rangka strategik visi tersebut dibuat untuk mengurangkan kebergantungan terhadap minyak serta mempelbagaikan ekonomi dan membangunkan sektor perkhidmatan awam termasuk kesihatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan pelancongan. Dalam tempoh beberapa tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah mengambil banyak langkah mengurangkan kebergantungan ekonomi terhadap minyak supaya boleh bangkit menjadi hub ekonomi global. Ini kerana kebergantungan kepada satu sumber ekonomi adalah sangat berisiko dan menghalkan kemampuan negara untuk meneroka peluang lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Putera Mahkota bin Salman juga mahu negaranya bangkit menjadi kuasa besar pelaburan dunia dan mengubah Arab Saudi menjadi hub yang menghubungkan 3 benua iaitu Asia, Afrika dan Eropah. Antara usaha penting yang dilakukan ialah menambah pendapatan kerajaan daripada sektor bukan minyak iaitu daripada 163 juta rial menjadi 1 trilion rial, meningkatkan ekspor bukan minyak daripada 16% kepada 50%, meningkatkan kapasiti jemaah umrah daripada 8 juta orang kepada 30 juta orang menjelang 2030, meningkatkan peranan wanita dalam sektor pekerjaan daripada 22% kepada 30%, meningkatkan pendapatan daripada aktiviti budaya dan hiburan daripada 2.9% kepada 6%. Antara projek gergasi dalam visi 2030 ialah projek bandar mega Neom City yang di dalamnya mengandungi infrastruktur menakjubkan iaitu The Line. Dengan kos pembinaan sebanyak 500 bilion US dollar mewakili konsep kehidupan masa depan, bakal meningkatkan penempatan, pekerjaan dan perbandaran. The Line pula merupakan sebuah sistem urbanisasi dengan pembangunan infrastruktur penempatan linear sepanjang 170 km. Pembinaan sudah bermula pada suku pertama tahun 2022 dan apabila siap, ia mampu menempatkan 9 juta penduduk. Namun begitu, dengan pelbagai agenda yang dilakukan, negara ini tidak terkecuali daripada menerima pelbagai kritikan. Walaupun kerajaan Arab Saudi melalui visi 2030 dilihat memiliki hala tuju yang cukup jitu dan sangat ke hadapan, akan tetapi apa yang nyata, jurang perbezaan antara rakyat semakin besar dan amat menyedihkan apabila ia seolah tidak diambil peduli oleh pemimpin. Golongan raja atau bangsawan, hartawan, kelas pertengahan dan miskin adalah secara realitinya hidup terpisah. 20% atau 34 juta dari rakyat Arab Saudi masih hidup miskin di dalam sebuah negara yang dianggap berpendapatan tinggi. Walaupun kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan dan kesihatan percuma, akan tetapi bantuan makanan dan kewangan masih tidak mencukupi bagi mereka yang miskin. Kerajaan dianggap tidak bersungguh-sungguh menghapuskan masalah ini dengan populasi semakin bertambah yang tidak dapat mengikuti arus kemodenan. Jutaan rakyat terperangkap dalam kitaran kemiskinan secara turun-temurun.
Projek pembangunan yang dibuat juga langsung tidak mampu dinikmati rakyat miskin dan ketidakadilan pembahagian kekayaan negara jelas dapat dilihat. Pemimpin negara tersebut juga adalah golongan yang langsung tidak dapat dikritik rakyat, malah rakyat akan mendapat hukuman yang berat jika mempersoalkan mengenai rasuah atau penindasan hak asasi. Kesimpulannya, sememangnya kini jelas dapat dilihat bahawa negara Arab Saudi sangat pantas dibawa arus kemodenan, malah lebih ke hadapan daripada sesetengah negara di barat. Para pemerhati politik dan ekonomi khususnya dari Arab Saudi sangat yakin bahawa visi 2030 yang diperkenalkan oleh putera mahkota Muhammad bin Salman ini bakal dicapai. Negara yang dulunya adalah padang pasir terbentang luas, kini tersergam dengan bangunan tinggi dan turut menjadi subur dengan hidupan. Hubungan diplomasi antara dua negara kuasa besar Timur Tengah iaitu Arab Saudi dan Iran akhirnya berjaya dipulihkan. Pada 10 Mac 2023, Arab Saudi, Iran dan China telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi bersama untuk memberitahu bahawa hubungan diplomatik bakal diteruskan kembali antara Tehran dan Riyadh. Arab Saudi dan Iran terlibat dalam pelbagai konflik termasuk perang proksi yang berlaku di Yaman dan Syria. Selain itu, dua negara Islam ini masing-masing dianggap sebagai pendokong kuat kepada golongan Sunni dan Syiah. Perjanjian damai Iran-Arab Saudi pada tahun 2023 ini berjaya setelah 5 hari rundingan yang kritikal diadakan di Beijing dan sebelum itu juga berlakunya rundingan sulit antara Iran dan Saudi selama 2 tahun antara 2021 hingga 2022 yang diadakan di Iraq dan Oman. Amerika Syarikat iaitu pecatur utama bagi apa yang berlaku di Timur Tengah sejak 3 suku abad yang lalu kini hanya menjadi penonton. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat mengenai hubungan antara dua negara yang telah lama bermusuh iaitu Arab Saudi dan Iran dan peranan China sebagai pendamai. Teruskan menonton. Perjanjian damai yang dimeterai antara Arab Saudi dan Iran pada tahun ini adalah satu situasi yang menunjukkan persaingan kuasa global yang berubah daripada hanya satu kuasa hegemoni dominan ke arah dunia multipolar. Arab Saudi dan Iran iaitu dua negara berpengaruh dalam mencorakkan situasi di rantau Timur Tengah, menunjukkan mereka bersedia beradaptasi dengan perubahan sistem dunia multipolar. Perjanjian damai kali ini ditandatangani adalah berdasarkan dua tonggak utama iaitu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta tidak mencampuri hal dalaman negara masing-masing dan mengaktifkan kembali dua perjanjian terdahulu iaitu Perjanjian Keselamatan Iran-Saudi 2001 dan menjalinkan kembali kerjasama dari segi perdagangan, pelaburan, teknologi dan budaya seperti terkandung dalam Perjanjian Kerjasama Iran-Saudi 1998. Penganalisis turut melihat perjanjian damai yang ditandatangani oleh pemimpin keselamatan tertinggi dari kedua-dua negara ini iaitu Musa'an bin Muhammad Al-Aiban yang merupakan penasihat keselamatan Arab Saudi dan Ali Shamkhani dari Majlis Keselamatan Iran membuktikan mereka mengambil serius dalam hal ini dan Iran tentunya akan menghormati isi kandungan perjanjian memandangkan negara tersebut sedar akan peranan China yang berpotensi menjadi rakan dagangan dan pemaki ekonomi masa hadapan. Oleh itu, Iran dijangka akan menstabilkan ketegangan di negara-negara Timur Tengah seperti di Iraq, Yaman, Syria dan Lubnan. Apabila situasi serantau lebih aman dan selamat, aktiviti perdagangan dan hubungan baik dengan pesaing utamanya iaitu Arab Saudi akan bertambah dan seterusnya menyumbang kepada kemakmuran Timur Tengah secara keseluruhan. Kejayaan dan kemampuan China untuk meluaskan dan mempelbagaikan lagi hubungan diplomatiknya di banyak negara adalah disebabkan kekuatan ekonomi China yang semakin kukuh di peringkat global. Kehadiran dan pelibatan China dalam ekonomi, politik dan isu keselamatan sebenarnya telah semakin bertambah sejak dekad yang lalu dengan menjadi rakan dagangan penting dan pelabur di negara-negara Timur Tengah. Perubahan dalam landscape geopolitik global yang berlaku ketika ini juga membuka peluang untuk China bertindak bagi menonjolkan imej positif Parti Komunis China PKC yang mampu menjadi pendamai dan penyumbang kepada kestabilan global. Di samping itu, semua pihak yang terlibat juga mahu menjalin hubungan dengan China di atas dasar kepentingan yang diperolehi bersama. Arab Saudi adalah pembekal utama minyak mentah ke China, manakala Iran yang menghadapi sekatan ekonomi antarabangsa adalah pembekal minyak ketiga ke China selepas Arab Saudi dan Rusia serta menawarkan harga lebih murah kepada China. Permusuhan panjang antara Arab Saudi dan Iran. Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran sudah bermula sejak tahun 1979 semasa berlakunya Revolusi Iran. Arab Saudi dan Iran bersaing untuk menjadi negara Arab terkuat di Teluk Parsi dan Timur Tengah keseluruhannya. Walaupun merupakan sama-sama negara Islam, golongan Sunni di Arab Saudi dan Syiah di Iran mempunyai ideologi dan polisi luar yang sangat berbeza dan mahu meluaskan pengaruh masing-masing ke negara-negara serantau.
Iran berusaha keras untuk mengukuhkan kedudukan dan menyebarkan fahamannya di Timur Tengah. Dalam masa yang sama, mahu menghalang sebarang campur tangan pihak Amerika Syarikat dan Barat, dan ini mendapat tentangan hebat dari Arab Saudi yang melancarkan kempen ketenteraan dengan sokongan dari Amerika Syarikat. Ini menyebabkan negara-negara lain di rantau tersebut tersepit dan menjadi medan pertempuran bagi persaingan kuasa antara Arab Saudi dan Iran. Ianya memberi impak buruk kepada keadaan ekonomi, politik dan keselamatan di Timur Tengah. Isu keselamatan di Timur Tengah juga semakin buruk selepas penaklukan Iraq oleh Amerika Syarikat pada tahun 2003. Ianya telah mendorong Arab Saudi dan Iran untuk menguatkan lagi kuasa masing-masing dan menyebabkan ketegangan semakin memuncak. Arab Saudi dan Iran tidak bertempur secara langsung, akan tetapi terlibat dengan perang proksi di Syria, Lubnan, Iraq dan Yaman yang menyebabkan negara-negara tersebut terlibat dalam krisis kemanusiaan terburuk sehingga ke hari ini. Garis masa permusuhan Iran dan Saudi. Revolusi Iran 1979. Revolusi berlaku di Iran pada tahun 1979 untuk menjatuhkan kerajaan autokratik pro-Amerika pimpinan Muhammad Reza Shah Pahlavi dan diganti dengan pemimpin agung pertama Ayatollah Ruhollah Khomeini serta tertubuhnya Republik Iran. Situasi pasca revolusi Iran mewujudkan perlumbaan antara fahaman Sunni dan Syiah di rantau Timur Tengah yang mahu menubuhkan blok negara pro-Arab Saudi dan pro-Iran. Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988. Setelah Iran berjaya menghapuskan sistem monarki dan pengaruh Amerika Syarikat, konflik serantau mula tercetus bermula dengan serangan Iraq ke atas Iran pada tahun 1980. Saddam Hussein yang disokong oleh Arab Saudi mahu menyekat pengaruh revolusi Iran yang dikhawatiri menyebabkan golongan Syiah di Iraq turut bangkit memberontak. Selain itu, Iraq juga bercita-cita mahu menjadi negara Arab terkuat. Apa yang berlaku selepas itu ialah Iran semakin bersemangat untuk menguatkan pertahanan dan ketenteraan tanpa sebarang campur tangan negara-negara lain dari timur dan barat. Perang Iran-Iraq yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 tanpa kemenangan mana-mana pihak turut menyebabkan bermulanya kehadiran pasukan ketenteraan Amerika Syarikat di Timur Tengah. Ketegangan negara-negara di Timur Tengah memuncak. Pada tahun 2003, setelah Amerika Syarikat menakluk dan menghancurkan Iraq dalam kempen ketenteraan, golongan majoriti Syiah di Iraq bangkit dan politik di Iraq mula berubah ke arah pro-Iran. Perang Lubnan 2006 antara Israel dan pejuang Hezbollah yang dibiayai oleh Iran berlaku selama 34 hari dari 12 Julai sehingga 14 Ogos yang berakhir dengan genjatan senjata. Perang ini memburukkan lagi hubungan Iran dan Arab Saudi kerana ia dianggap sebagai usaha Iran untuk mengumpulkan pengaruhnya di Timur Tengah yang akan menggugat kepentingan Arab Saudi. Iran juga mula mendapat sekatan antarabangsa dari PBB berikutan program nuklear yang baru di bawah Presiden Mahmud Ahmadinejad. Kebangkitan penduduk Arab berlaku pada tahun 2011 untuk menuntut supaya pemerintahan ditukar kepada sistem demokrasi. Ia bermula dari Tunisia ke Mesir dan seterusnya ke negara-negara Teluk Arab. Ketegangan turut berlaku di negara Bahrain dan Arab Saudi menuduh Iran memulakan protes untuk menjatuhkan keluarga diraja dan Arab Saudi menghantar seramai 1,000 orang tentera ke Bahrain. Hanya Tunisia yang berjaya melakukan perubahan kerajaan semasa Arab Spring ini dan negara-negara lain berakhir dengan perang saudara, rampasan kuasa dan penindasan. Syria di bawah Presiden Bashar al-Assad yang mendapat sokongan dari Iran terlibat dalam perang proksi dengan pejuang pro-Arab Saudi sejak tahun 2011. Peranan China menjadi pendamai. Pada April 2022, Presiden Xi Jinping melancarkan satu inisiatif Global Security Initiative dengan tujuan untuk memperkenalkan cara baru untuk memulihkan pelbagai isu keselamatan global seperti memilih jalan rundingan berbanding pembalahan, kerjasama berbanding pakatan dengan situasi menang-menang berbanding keuntungan atas kekalahan pihak lain. Dalam Kongres Kebangsaan Parti Komunis China yang ke-20 pada Oktober 2022, China menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan komuniti antarabangsa untuk menjayakan inisiatif keselamatan global ini bagi menjamin keamanan dunia di masa hadapan. Dalam kertas konsep inisiatif ini turut menyatakan kerjasama yang akan dilakukan dengan rantau Timur Tengah untuk memulihkan kestabilan rantau tersebut seperti menyokong rundingan pihak-pihak terlibat. Pihak antarabangsa juga diseru untuk mengambil jalan praktikal bagi memulihkan keamanan di Palestin. Perjanjian damai yang ditandatangani Iran dan Arab Saudi ini adalah penting untuk kestabilan antarabangsa dan mendapat respon positif dari negara-negara seperti Turki, Pakistan dan UAE. Peranan China sebagai pendamai adalah atas permintaan negara-negara yang terlibat sendiri dan dilakukan untuk kepentingan bersama serta mereka mengabaikan faktor peranan Amerika Syarikat yang telah lama menjadi pencatur geopolitik di Timur Tengah.
Kestabilan di Timur Tengah akan turut mempengaruhi rantau lain seperti Afrika, Eurasia dan Selatan Asia. Kesimpulannya, persengketaan sekian lama antara Arab Saudi dan Iran ini adalah berlatar belakangkan hasrat kedua-dua negara tersebut bangkit untuk menjadi kuasa hegemoni di rantau Timur Tengah, ditambah dengan pergeseran fahaman Syiah dan Sunni. Namun, perubahan geopolitik hari ini menyebabkan banyak negara mahu mewujudkan dunia multipolar yang lebih aman dan saling menghormati satu sama lain. Selepas ini, peranan China sebagai pendamai konflik semakin menarik untuk diperhatikan dan apakah ianya akan membawa kesan yang positif kepada isu keselamatan global. Pada 8 Disember 2023, syarikat pelombongan milik Arab Saudi iaitu Maiden telah mengumumkan mengenai penemuan simpanan emas yang sangat besar sepanjang 100 km di sebuah lokasi lombong emas sedia ada iaitu Mansurah Masarah di daerah pentadbiran Al-Kurmah, wilayah Mekah. Menurut laporan, ianya adalah penemuan pertama hasil daripada program eksplorasi secara meluas yang dilancarkan oleh syarikat Maiden sejak tahun 2022. Sampel yang diambil menunjukkan terdapat deposit emas yang berkualiti tinggi iaitu 10.4 gram per tan emas dan 20.6 gram per tan emas selepas menggerudi dua lokasi berbeza di lombong Mansurah Masarah. Ketika ini, industri pelombongan emas adalah bernilai 18% daripada keseluruhan kekayaan mineral di Arab Saudi. Dengan penemuan ini, syarikat Maiden merancang melakukan aktiviti penggerudian secara agresif di sekitar Mansurah Masarah. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat penemuan emas di Arab Saudi. Teruskan menonton. Penulis dan penyajak legenda Greek iaitu Homer menyatakan emas adalah simbol kegemilangan yang abadi serta simbol bagi kekuasaan dan kekayaan manusia. Emas telah menjadi sebahagian penting daripada setiap budaya dan ketamadunan manusia. Sebelum wang kertas, emas digunakan dalam urusan jual beli dengan shilling campuran emas dan perak paling awal digunakan sebagai mata wang sejak 625 tahun sebelum Masihi. Bukti arkeologi menunjukkan aktiviti pelombongan telah bermula sejak zaman prasejarah dengan lombong bawah tanah paling tua dijumpai adalah berusia 40,000 tahun. Tamadun Mesir Purba adalah orang pertama yang menggunakan emas secara meluas dengan bukti pertama dijumpai pada tahun 3100 sebelum Masihi. Untuk 3,000 tahun pertama, emas sewaktu zaman Mesir Purba hanya digunakan untuk barang perhiasan dan keagamaan, terutamanya oleh para Fir'aun. Penemuan emas yang paling popular di Mesir ialah pada tahun 1992 dalam makam Tutankhamun, termasuklah keranda yang disaluti dengan 110.4 kg emas. Selain itu, tukang-tukang emas dari Mesopotamia dan Palestin kebanyakannya mendapatkan emas dari wilayah-wilayah di Mesir dan Arab. Lombong Mah Ad-Dabab atau digelar Cradle of the Gold yang terletak di Madinah, Arab Saudi pada hari ini terkenal dengan kekayaan sumber emas, perak dan tembaga semasa pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Lombong tersebut pada hari ini dikendalikan oleh syarikat pelombongan Maiden. Kenapa negara perlu mempunyai simpanan emas yang banyak? Ini kerana emas yang disimpan adalah kritikal untuk kestabilan ekonomi kerana emas adalah kalis inflasi dan tidak susut nilai. Ianya antara logam yang paling bernilai disebabkan ia sukar dijumpai dan terhad. Emas adalah komponen penting bagi simpanan bank-bank pusat di seluruh dunia kerana ianya adalah satu bentuk pelaburan yang bernilai tinggi atas faktor ianya selamat, mudah dicairkan dan mempunyai pulangan yang tinggi. Sebanyak 208,874 tan metrik emas telah digali dari bumi dan kapasiti pengeluaran industri pelombongan seluruh dunia pada hari ini berjaya menambah lagi sebanyak 3,500 tan metrik emas dari jumlah sedia ada bagi setiap tahun. 3/4 daripada emas digali adalah dari lombong-lombong yang tersebar di seluruh dunia dan tiada satu pun negara tunggal yang mampu mewakili sehingga 10% jumlah pengeluaran emas dunia. Pasaran emas dunia keseluruhannya adalah bernilai 12 trilion US dolar, iaitu 46% dalam bentuk barang perhiasan, 40% berada dalam sistem kewangan seluruh dunia dan selebihnya untuk lain-lain industri atau pelbagai kegunaan. Penemuan emas berkualiti di Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan jumlah sumber mineral yang belum digali termasuklah emas dan lain-lain ialah bernilai 2.5 trilion US dolar, naik daripada jangkaan nilai asal dibuat pada tahun 2016 iaitu 1.3 trilion US dolar. Syarikat Maiden adalah 67% dimiliki oleh Dana Pelaburan Awam Saudi (PIF) dan merupakan syarikat pelombongan terbesar di antara negara Teluk Arab. Pada Januari 2023, syarikat Maiden mengumumkan penubuhan menara minerals iaitu kerjasama antara PIF untuk melabur dalam aset-aset berkaitan pelombongan di luar negara.
Ia sebahagian daripada usaha Arab Saudi untuk mengurangkan kebergantungan terhadap hanya sumber minyak, yang juga ia adalah visi putera mahkota Mohammed bin Salman menjelang 2030. Dengan penemuan simpanan emas baru pada akhir tahun 2023, ia akan menarik banyak syarikat antarabangsa untuk membuat kerjasama bagi mengusahakan pelumbungan emas di kawasan yang kaya dengan sumber mineral itu. Pakar melihat Arab Saudi sedang mengalami pembangunan pantas dalam sektor pelumbungan yang bakal bertaraf global. Majoriti keluasan negara Arab Saudi terletak di atas kawasan dikenali sebagai Arabian Nubian Shield yang dianggarkan berusia 800 juta tahun. Kawasan ini sangat kaya dengan mineral berharga seperti emas, perak, nikel, titanium dan banyak lagi. Pakar ekonomi menyangkakan penemuan emas baru di Arab Saudi bakal memberi impak positif kepada KDNK negara itu. Sektor pelumbungan akan menjadi sumber pendapatan ketiga terbanyak bagi keseluruhan industri di Arab Saudi. Pada waktu ini, pelumbungan emas menyumbang kira-kira 18% daripada jumlah kekayaan mineral di Arab Saudi, dan kerajaan telah menyasarkan untuk membuat pelaburan berjumlah 15 bilion rial untuk industri emas sehingga tahun 2030. Dengan penemuan simpanan emas yang besar kali ini, Arab Saudi akan menjadi antara negara pengeluar emas berkualiti tinggi terbesar di dunia. Lombong Mansourah Masarah, di mana emas dijumpai, dianggarkan mempunyai simpanan emas berjumlah 7 juta ounce atau 198,446 kilogram. Untuk perbandingan, lombong emas terbesar di Rusia iaitu Sukhoi Log mempunyai simpanan emas sebanyak 40 juta ounce atau 1.1 juta kilogram, dan lombong emas South Deep di Afrika Selatan mempunyai simpanan emas sebanyak 32.8 juta ounce atau 930,000 kilogram. Lombong Mansourah Masarah mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 250,000 ounce atau 7,000 kilogram emas setahun dengan nilai ekspor adalah 511 juta US dollar. Manakala jumlah keseluruhan ekspor Arab Saudi ialah 308.8 bilion US dollar dan nilai 511 juta US dollar adalah kecil untuk dibandingkan. Akan tetapi, pengeluaran emas akan dapat mengurangkan kebergantungan negara tersebut terhadap import sumber mineral berharga. Contohnya pada tahun 2021, nilai import emas adalah 3.68 bilion US dollar, iaitu barangan keempat terbanyak diimport selain petroleum yang sudah ditapis, peralatan penyiaran dan kenderaan. Bank Pusat, Dana Persaraan dan institusi pelaburan lain juga bakal mendapat faedah dari simpanan emas yang semakin bertambah. Tempoh masa 10 hingga 20 tahun biasanya diambil selepas penemuan emas di lokasi baru untuk mendapatkan ciri emas terbaik untuk ditukar menjadi jongkok emas untuk disimpan. Pengeluaran emas negara Arab Saudi bakal meningkat 12% tahun sehingga tahun 2026. Walaupun saiz sebenar penemuan baru ini masih awal untuk dinilai, syarikat Maiden telah mengumumkan akan membuat aktiviti penggalian secara agresif bermula tahun 2024. Kesimpulannya, yang jelas untuk tahun 2023, harga emas adalah sangat kukuh dan telah mencatatkan kenaikan tertinggi 2,144 US dollar per ounce pada awal Disember tahun lalu. Sejarah membuktikan bahawa nilai emas akan tetap kukuh walaupun suatu krisis dan ketidaktentuan, iaitu harga emas telah meningkat suatu krisis kewangan global dan juga semasa pandemik COVID-19. Oleh itu, keputusan negara Arab Saudi untuk meningkatkan lagi aktiviti pelumbungan emas dengan penemuan simpanan emas yang banyak akan memberi faedah masa depan yang positif untuk negara itu, di samping mengurangkan kebergantungan terhadap institusi kewangan barat dan Amerika Syarikat yang semakin bermasalah hari ini. Amerika Syarikat adalah negara pertama yang mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1948 dan juga Presiden Donald Trump mengiktiraf Jerusalem sebagai ibu negara Israel pada tahun 2017. Amerika Syarikat juga berusaha untuk mempromosikan kerjasama dan normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Islam Arab. Contohnya, Deklarasi Abraham Accord yang ditandatangani pada 15 September 2020 antara Israel dengan UAE dan Bahrain. Seterusnya, pada 23 Oktober, Sudan pula bersetuju dengan normalisasi Israel dan kemudian pada 10 Disember 2020 diikuti oleh Morocco. Perjanjian diplomatik antara UAE dan Bahrain dengan Israel pada tahun 2020 adalah proses perdamaian antara Israel dengan negara Arab yang pertama kali dibuat setelah tempoh 25 tahun. Sebelum ini, Mesir adalah negara Islam terawal membuat perjanjian dengan Israel melalui Camp David Accord pada tahun 1979, diikuti Perjanjian Damai Jordan dan Israel pada tahun 1994. Pada 28 Mac 2022, satu persidangan dinamakan Negev Summit diadakan di Jerusalem disertai oleh 4 negara Arab iaitu Mesir,
Bahrain, UAE dan Morocco bersama Israel dan Amerika Syarikat. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana proses normalisasi Israel oleh negara-negara Islam di Timur Tengah dan kesannya. Teruskan menonton. Apa itu normalisasi Israel? Peristiwa Nakbah bermaksud malapetaka atau bencana besar berlaku pada 15 Mei 1948 di mana masyarakat Palestin yang ribuan tahun tinggal di situ dihalau oleh Yahudi Zionis dan menubuhkan penempatan haram dengan lebih 90% perkampungan milik Arab Palestin dimusnahkan. Setelah pendahulukan haram ini, negara-negara Liga Arab mula bangkit bersatu menentang Zionis sehingga tercetus beberapa pertempuran besar iaitu Perang Arab Israel 1947 hingga 1948, Perang Suez 1956, Perang 6 Hari 1967 dan Perang Yom Kippur 1973. Israel pada awalnya adalah negara yang dikelilingi oleh musuh iaitu negara Islam Arab. Akan tetapi kemudiannya semangat penyatuan PAN Arab yang sudah hilang untuk melawan Israel berubah menjadi normalisasi Arab Israel dengan pelbagai perjanjian damai dan hubungan diplomatik sama ada secara terang-terangan atau tertutup. Proses menormalisasikan hubungan antara negara berlaku seiring dengan perubahan masa seperti musuh menjadi kawan adalah satu cara yang sangat kompleks dalam politik dan juga mempunyai tujuan tersembunyi yang boleh menggugat pendirian serta mempengaruhi keputusan kelompok masyarakat dengan lebih meluas. Israel mahukan normalisasi dan hubungan politik dengan negara-negara Arab tanpa perlu membincangkan isu kekejaman Zionis ke atas Palestin. Negara-negara Arab yang terlibat dalam normalisasi Israel. Mesir. Rakyat Arab Mesir rata-rata mempunyai simpati yang tinggi terhadap negara jiran mereka, Palestin, dan Mesir mempunyai sejarah buruk dengan 4 peperangan besar dengan Israel yang mengorbankan puluhan ribu nyawa rakyat Mesir serta berbilion dolar kemusnahan. Pada Februari 1980, di bawah pemerintahan Anwar Sadat, Mesir memulakan hubungan secara rasmi dengan Israel telah mencetuskan kontroversi antarabangsa. Sebelum itu juga, Presiden Sadat telah membuat lawatan ke Jerusalem pada tahun 1977 dengan temuterainya Perjanjian Camp David 1978 dan Perjanjian Damai Egyptian-Israel Treaty 1979. Perjanjian Camp David adalah buat pertama kali dalam sejarah di mana sebuah negara Arab mengiktiraf secara rasmi kewujudan negara Israel. Amerika Syarikat sebagai penyokong kuat Israel memainkan peranan penting dalam merapatkan hubungan Israel-Mesir kerana sebelum itu pemimpin-pemimpin Mesir enggan duduk semeja dengan Israel. Amerika Syarikat juga telah memberi bantuan kewangan berbilion dolar kepada kedua-dua negara ini termasuk bantuan ketenteraan di mana Mesir menerima 1.3 bilion US dolar setahun dan Israel menerima 3 bilion US dolar setahun. Apabila Presiden Mohamed Morsi memenangi pilihan raya Mesir dan dilantik sebagai Presiden Mesir pada Jun 2012 sehingga beliau digulingkan pada Julai 2013, beliau berikrar bahawa rakyat Mesir bersama kerajaan akan menyokong pembebasan Palestin dan akan mengakhiri penderitaan 1.7 juta penduduk Gaza yang terkepung di mana sepadan Rafah yang ditutup oleh Israel sejak tahun 2007 akan dibuka selama-lamanya. Presiden Morsi meninggal pada tahun 2019 semasa dalam penjara Mesir setelah dikenakan hukuman mati. Ketika ini, pemerintahan Mesir adalah di bawah Presiden Abdel Fattah al-Sisi sejak tahun 2014 dan telah menutup kembali sepadan Rafah dan beliau memusnahkan terowong-terowong dibina Hamas untuk menghalang kemasukan senjata dan bantuan masuk ke Gaza. Persidangan Negev Summit yang berlangsung pada 28 Mac 2022 yang disertai oleh Mesir, Bahrain, Morocco, UAE, Israel dan Amerika Syarikat telah membolehkan Israel memperbaharui hubungan dalam beberapa isu penting seperti keselamatan serantau, tenaga, teknologi dan agama. Ia juga sebagai tanda Amerika Syarikat masih mempunyai kepentingan di Timur Tengah walaupun pentadbiran Biden sedang memfokuskan isu perang di Ukraine. Jordan berkongsi sepadan paling panjang dengan negara haram Israel dan mempunyai hubungan rapat dengan Amerika Syarikat. Jordan turut terdedah dengan ketidakstabilan dan ancaman keselamatan dari negara jiran iaitu Iraq dan Syria. Oleh itu, menjadikan alasan perlu membuat kerjasama dengan negara paling maju dari segi ketenteraan dan teknologi pengitipan di Timur Tengah iaitu Israel. Pada 26 Oktober 1994, satu perjanjian damai Israel-Jordan Peace Treaty ditandatangani dengan disaksikan oleh Presiden Bill Clinton di Wadi Arava yang terletak di sepadan dua negara dan Israel bersetuju memulakan kembali kira-kira 380 km persegi kawasan kepada Jordan. Kedua-dua pihak juga mengiktiraf kedaulatan negara masing-masing di samping integriti di sepadan dan tidak akan menjadi musuh.
Namun begitu, hubungan Israel dan Jordan adalah dingin sejak suku abad yang lepas apabila bekas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghantar pembunuh upahan untuk cubaan membunuh pemimpin Hamas bernama Khalid Mishal di Amman, Jordan pada tahun 1997 dan menimbulkan kemarahan Raja Abdullah. Setelah sekian lama, pada Julai 2021, Naftali Bennett membuat lawatan rahsia menemui Raja Abdullah II di Amman, Jordan dan berjaya memulihkan hubungan dua negara dengan Israel, turut menambah jumlah jualan air bersih kepada Mesir iaitu 50 juta meter padu daripada 30 juta meter padu setahun seperti yang dipersetujui dalam Perjanjian Damai 1994. Pada 29 Mac 2022 iaitu selepas persidangan Negev di Israel, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bertemu dengan Raja Abdullah II iaitu pertemuan paling terkini antara dua negara berjiran ini. UAE. Pada 15 September 2020, Deklarasi Abraham Accord ditandatangani antara Israel, Amerika Syarikat, UAE dan Bahrain di White House. Dengan ini menormalisasikan hubungan antara UAE dan Israel di peringkat antarabangsa. UAE dan Israel diketahui sudah mempunyai hubungan dalam pelbagai sektor seperti keselamatan, ketenteraan, perdagangan dan ekonomi sejak 2 dekad yang lepas. Akan tetapi belum pernah memeterai sebarang perjanjian rasmi sehinggalah Deklarasi Abraham Accord. Ini menjadikan UAE negara Teluk Arab yang pertama membuat perjanjian kawanan dengan musuh lama sejak 70 tahun yang lepas, secara tidak langsung menambah lagi keyakinan Israel untuk menjadi sebuah negara yang diiktiraf pihak antarabangsa. UAE tentunya mahukan kelebihan perdagangan dengan sekutu kuat Israel iaitu Amerika Syarikat seperti pembelian senjata canggih untuk menjamin keselamatan serantau. UAE dan Amerika Syarikat kedua-duanya melihat Iran sebagai ancaman dan sehari selepas Abraham Accord ini dimeterai, Menteri Luar Iran menyatakan ianya adalah hubungan strategik yang bodoh dan satu perbuatan yang menikam belakang rakyat Palestin juga akan membahayakan masa depan UAE sendiri. Iran menganggap kehadiran tentera Amerika Syarikat sejak Perang Iraq sebagai satu ancaman dan Iran turut memberi sokongan ketenteraan kepada kumpulan militer Houthis di Yaman. Serangan peluru berpandu dan drone oleh pihak Houthi terhadap UAE mengukuhkan lagi kerjasama keselamatan Israel-UAE. UAE menjadi sasaran kerana terlibat dalam usaha yang diketuai Arab Saudi untuk menentang kumpulan Houthi di Yaman. Israel menyatakan pakatan ini yang seakan NATO di rantau tersebut dengan Bahrain, UAE, Arab Saudi kesemuanya mahu menghalang Tehran menjadi kuasa hegemoni di Teluk Persia dan Timur Tengah. Pihak Houthi yang disokong Iran telah menggulingkan kerajaan Yaman pada 2014 dan sehingga kini perang proksi Arab Saudi-Iran di Yaman semakin sengit dan menjadi krisis kemanusiaan terbesar pada hari ini. Bahrain tidak mempunyai kepentingan tersendiri yang boleh dicapai dengan menormalisasikan Israel iaitu menyertai Deklarasi Abraham Accords bersama UAE pada tahun 2020. Akan tetapi, polisi luar Bahrain adalah selari dengan jiran rapat iaitu UAE dan Arab Saudi. Contohnya, Bahrain turut menyertai menghentikan hubungan dan memboikot Qatar. Arab Saudi, UAE dan Kuwait juga menghantar banyak bantuan ekonomi bernilai berbilion US dollar kepada Bahrain dan menjadi salah satu sebab hubungan strategik dan politik yang rapat. Arab Saudi. Antara kesemua negara di Timur Tengah, Arab Saudi menjadi impian utama bagi dijadikan sekutu rapat oleh Israel dan juga paling berkontroversi kerana Arab Saudi terletaknya tempat suci bagi umat Islam. Penyelidik juga menyatakan Arab Saudi akan menjadi hadiah paling gah bagi Israel jika hubungan diplomatik berjaya dilakukan antara dua negara ini. Walaupun sudah ada hubungan tidak rasmi antara Israel dan Arab Saudi sejak beberapa tahun lepas, normalisasi Israel oleh Arab Saudi dilihat mustahil kerana Raja Salman iaitu pemerintah Arab Saudi sekarang adalah bersikap anti-Israel. Oleh itu, pengiktirafan negara haram Israel adalah bertentangan dengan kepentingan kerajaan Arab Saudi. Akan tetapi, kini putera mahkota Mohammed bin Salman yang juga dianggap pemimpin de facto bagi kerajaan Saudi telah membuat banyak pertemuan tidak rasmi dengan bekas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak beberapa tahun lepas. Penganalisis menjangkakan akan berlakunya kerjasama dalam ketenteraan, ekonomi dan sumber tenaga pada masa hadapan. Contohnya, Arab Saudi mungkin mahukan bantuan perisikan canggih dari Israel untuk menghadapi Iran. Dalam satu temu bual dengan putera Salman pada Mac 2022, beliau menyatakan Israel berpotensi untuk menjadi sebagai sekutu dengan mempunyai kepentingan yang sama. Akan tetapi, konflik di Palestin mesti diselesaikan terlebih dahulu. Presiden Biden juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan putera Salman kerana menuduh beliau melanggar hak kemanusiaan dengan pembunuhan kontroversi wartawan The Washington Post iaitu Jamal Khashoggi yang banyak mengkritik pentadbiran Arab Saudi.
normalisasi Israel Arab Saudi akan menggugat lagi kestabilan di Timur Tengah tanpa memulihkan punca ketegangan Israel Palestin dan hanya membangkitkan kemarahan umat Islam global. Kesan normalisasi Israel. Pengakhiran kepada penaklukan haram Israel di Palestin sepatutnya menjadi kunci kepada proses diplomatik untuk menormalisasikan Israel oleh negara-negara Islam. Akan tetapi ini tidak berlaku. Usaha negara-negara Arab menjalinkan hubungan dengan Israel melalui pelbagai perjanjian tanpa membincangkan untuk mengambil kembali hak penduduk Palestin seakan melupakan dan memadamkan terus sejarah panjang yang berlaku di Timur Tengah. Dapat dilihat, pihak Arab sudah mula bertukar persepsi bahawa musuh mereka kini bukan lagi Israel akan tetapi Iran. Amerika Syarikat pula mula menarik diri dari krisis di Timur Tengah dan pemimpin Arab menganggap kerjasama serantau dengan negara paling maju iaitu Israel perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan negara masing-masing. Dengan bermula deklarasi Abraham Accords, ianya akan turut membawa gelombang normalisasi Israel kepada lebih banyak negara lain dan adalah satu tragedi apabila semua pihak melupakan bagaimana Israel adalah punca ketidakstabilan serantau dengan penindasan penduduk Palestin yang belum berakhir. Israel akan mula membuat sesuka hati ke atas Palestin dengan mengetahui negara-negara Arab yang lain tidak akan bermusuh dengan negara itu. Lama-kelamaan, isu kemanusiaan di Palestin akan menjadi semakin pudar di peringkat antarabangsa dan Palestin tidak dapat mengembalikan hak mereka tanpa sebarang sokongan, terutama dari negara-negara Islam di sekitar. Kesimpulannya, dapat dilihat penubuhan negara haram Israel ini sudah diiktiraf secara terang-terangan oleh ramai pemimpin negara-negara Arab. Namun kebanyakan populasi rakyat Islam di Timur Tengah masih kuat menentang kekejaman Israel di Palestin walaupun tidak dapat menyuarakannya secara terbuka. Penyelesaian jangka panjang yang diimpikan oleh rakyat Palestin semakin sukar dengan Israel semakin berani kerana tidak lagi dikelilingi musuh lama negara-negara Arab. Bagi rakyat yang ditindas di Palestin, sejarah kedatangan Yahudi Zionis dan penghalauan penduduk asal secara kejam tidak mungkin dilupakan dan ketika ini mereka masih menanggung sikap agresif Zionis yang tidak berhenti menyeksa rakyat Palestin. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.